Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Saadah binti Muhammad Zaki, bernomometrik 22 BI 03007 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Multimedia. Seterusnya, saya akan menerangkan antara kesan pendedahan awal gadget kepada kanak-kanak. Tak dinafikan, mendedahkan gadget terlalu awal kepada kanak-kanak akan menyebabkan pelbagai kesan, sama ada negatif atau positif. Kita juga perlu melihat dari cara ibu bapa mendedahkan gadget tersebut. Jadi, antara kesan negatif jika kita mendedahkan gadget terlalu awal kepada kanak-kanak ni, yang pertama, gadget akan menyebabkan kanak-kanak tersebut menjadi pasif. Apa itu yang dikatakan dengan pasif? Iaitu kanak-kanak tersebut akan kurang daripada daya aktif mereka. Dari segi komunikasi pula, mereka mungkin akan mengalami kurangnya berkomunikasi dan menyebabkan kelewatan dalam berbicara ataupun kita panggil sebagai speech delay. Hal ini boleh kita tengok betapa ramainya kanak-kanak sekarang yang susah untuk bercakap. Mereka lebih kepada gadget. Jadi, seperti yang kita tahu, sepatutnya ibu bapa haruslah bercakap lebih dengan anak-anak untuk mengajar mereka bercakap. Dan yang kedua, akan menyebabkan kanak-kanak tersebut mengalami masalah penglihatan. Kita boleh tengok daripada sekeliling kita betapa ramainya kanak-kanak yang sudah memakai cermin mata seawal umur 6 tahun. Hal ini disebabkan kerana mereka terlebih terdedah dengan cahaya pada skrin telefon yang menyebabkan mereka mengalami masalah penglihatan. Kita sudah sedia maklum bahawa kanak-kanak di bawah umur 6 tahun hingga 12 tahun boleh melihat gadget tetapi hanya 2 jam. Jadi sebagai ibu bapa mereka ini perlulah memastikan kanak-kanak bermain gadget dalam tempoh masa yang betul. Dan seterusnya akan menyebabkan kanak-kanak tersebut kurang tidur. Hal ini dikatakan kerana mereka terlalu asyik bermain gadget sehingga terlupa untuk waktu tidur. Mereka akan ngantuk tetapi mereka akan tidur sewaktu mereka dah terlepas dari had waktu tidur yang ditetapkan. Dan yang keempat, iaitu kesan yang jarang kita dengar, iaitu tantrum. Apa itu tantrum? Tantrum tu ialah ledakan emosi yang mana kanak-kanak tersebut akan menjadi seseorang yang mengikut perasaan. Dan boleh katakan jika ibu bapa mereka tidak memberikan gadget ataupun mengambil gadget mereka, mereka akan menjadi mengamuk ataupun membuat sesuatu luar jangkaan. Jadi banyak kesan negatif yang akan jadi jika mendedahkan gadget terlalu awal. Jadi sebagai ibu bapa mestilah memastikan jika hendak memberi gadget kepada kanak-kanak, haruslah di masa yang tepat. Awasi tempoh mereka bermain, awasi juga apa yang mereka lihat, dan kita haruslah lebih untuk bercakap dengan mereka supaya masalah speech delay dapat dikurangkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Anira binti Anwar, bernomometrik 22 BI 03009. Baiklah, tajuk saya pula ialah apakah faktor-faktor pendedahan gadget terlalu awal terhadap anak-anak. Baiklah, faktor-faktor utama seperti yang kita ketahui umum, faktor-faktor pendedahan gadget terlalu awal ni bermula dengan ibu bapa. Ini kerana ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak. Tak kira orang itu sama ada datuk atau nenek, sama ada makcik saudara atau ibu saudara dan seangkatan dengannya. Namun sekiranya ia menjaga seseorang itu dari kecil sehingga besar, maka mereka layak bergelar ibu bapa atau penjaga kepada seorang anak itu tersebut. Okey. Yang pertama adalah tabiat ibu bapa. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang adalah zaman IT, zaman teknologi. Apa-apa yang berkaitan dengan kerja mesti menggunakan teknologi. Oleh disebabkan hal itu, ibu bapa lebih meluangkan masa lebih
kepada gadget berbanding anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan berasa sunyi. Dan kalau kita tengok kan, anak-anak kecil ni, dia lebih mendorong untuk mengikuti tabiat ibu bapa, sebab apa yang ibu bapa gambarkan itu, itulah yang anak akan ikut. Semasa mereka kecil ni lah, otak-otak mereka akan berkembang. Makin berkembang, makin mereka nak belajar sesuatu lagi. Makin mereka nak tahu satu lagi. Makin mereka nak tahu lebih lagi. Jadi disebabkan itu, kadang-kadang pendedahan gadget ni, dia bagus. Dan kadang-kadang boleh jadi tak bagus. Okey, kedua, faktor yang lainnya adalah pihak sekolah. Pihak sekolah ni, kalau kita tahu, waktu PKP ni telah mendedarkan anak-anak terhadap pembelajaran IT. Kalau sebenarnya dulu dah ada pun pembelajaran IT ni, tapi dia lebih meluas bila berlakunya masa pandemik COVID-19. Okey, kanak-kanak ni dia tak ada pilihan. Dia tak boleh keluar jumpa kawan, dia tak boleh nak keluar bermain disebabkan COVID. Jadi untuk mengelak daripada kena keluar ataupun kena sentuhan COVID dekat mana-mana, jadi anak-anak ni tak ada pilihan. Jadi dia kena juga guna gadget. Sebab kita kalau manusia sendiri, kalau kita orang dewasa sendiri pun mesti kita rasa kosong. Aku ni dah tak boleh jumpa orang lain, lepas tu kena terperap je kat dalam rumah ni. Lepas tu kita pun kadang-kadang kita pun jadi buntu, tak tahu nak buat apa. Jadi disebabkan itu gadget ni diperkenalkan kepada anak-anak untuk menghilangkan kebosanan, untuk mengatasi tekanan, untuk mengatasi rasa kesunyian. Sebab dengan ini mereka boleh jumpa kawan-kawan mereka, mereka boleh bermain dengan kawan-kawan mereka, mereka boleh bertanya khabar dengan kawan-kawan mereka. Dan lagi satu, mereka boleh buat aktiviti-aktiviti pembelajaran secara online dengan menggunakan gadget-gadget yang berikut. Faktor yang keempat adalah faktor media massa. Okey. Kemunculan iklan yang menarik minat anak-anak seperti iklan telefon, iklan gadget dan juga iklan permainan online seperti ML, PUBG dan juga lain-lain. Kemunculan iklan-iklan yang sebegini rupalah yang menarik minat anak-anak untuk memiliki gadget atau untuk merasai pengalaman memiliki itu tersebut. Okey, faktor yang terakhir adalah faktor kesihatan anak-anak dan juga kesihatan mental ibu bapa. Dan kadang-kadang kita ibu bapa apabila bekerja, letih, dah penat kerja kat luar je lah, dah penat kerja kat luar, hadapi ujian kat luar, kemudian masuk je rumah, anak-anak buat perangai, siapa tak letih. Okey, kadang-kadang dengan menggunakan gadget itulah kita dapat menarik perhatian anak-anak daripada membuat ragam. Dari situ ibu terutama sekali tugas sebagai ibu-ibu lah. Kita nak memasak lah, dia nak berengek lah. Kita nak sidai baju, dia nak berengek lah. Kadang-kadang bila kita nak balik kerja, kita pun nak rasa me time tu, nak rasa rehat sendiri. Kadang-kadang para ibu-ibu ni, dia pun mental breakdown. Dia pun rasa macam depressed. So dia tak ada pilihan selain daripada mendedarkan gadget kepada anak-anak tersebut. Dengan tu lah dia boleh cari me time dia sendiri. Dengan cara tu lah dia boleh buat kerja yang dia nak. Tapi dari sudut kesihatan anak-anak, sebenarnya ia membawa akan mendatangkan penyakit yang tidak baik seperti penyakit saraf mata. Sebab apabila anak-anak terlalu meluangkan masa dengan gadget, maka akan berlaku pembengkakan kepada saraf mata. Dan juga akan berlaku penyakit-penyakit yang kita tidak ingini seperti obesiti. Lepas makan main game. So dari disebabkan itulah gadget ni ada baiknya dan ada
buruknya. Kita dapat membuat satu kesimpulan di mana penggunaan gadget yang berlebihan untuk kanak-kanak merupakan satu masalah yang sentiasa timbul dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi pendedahan gadget yang sedikit terhadap kanak-kanak akhirnya akan jadikan kebiasaan dan membuahkan satu masalah yang besar dan rumit. Jadi sebagai ibu bapa yang prihatin terhadap anak-anak mereka, mereka perlu bijak dalam mengawal setiap tingkah laku dan langkah-langkah anak mereka. Selain itu, mereka juga perlu memantau penggunaan gadget anak-anak mereka agar kita tidak melahirkan generasi yang berpandukan gadget semata-mata. Sekian.